Peruntukan Pembangunan Kawasan ataupun CDF adalah satu peruntukan yang diberikan kepada ahli parlimen dan ADUN untuk pembangunan kawasan setiap tahun. Ia digunakan untuk projek dan program pembangunan kawasan pilihan raya mereka seperti membagi jalan, bantuan kepada keluarga miskin, sumbangan kepada persatuan setempat dan lain-lain. Pada tahun 2020, jumlah peruntukan untuk ahli-ahli parlimen adalah lebih kurang 482 juta ringgit. Kalau dibahagikan sama rata antara 222 ahli parlimen, setiap ahli parlimen sepatutnya mendapat 2.1 juta ringgit peruntukan untuk pembangunan kawasan mereka. Hakikatnya, bukan semua ahli parlimen mendapat jumlah peruntukan yang sama. Pada zaman pemerintahan Barisan Nasional, kebanyakan masa ahli parlimen pembangkang tidak menerima apa-apa peruntukan. Malah, peruntukan kawasan disalurkan kepada seorang penyelaras kawasan daripada Barisan Nasional. Contohnya, pada tahun 2013, sejumlah 185.5 juta ringgit telah diperuntukkan kepada 222 kawasan parlimen. Jumlah itu bersamaan dengan kira-kira RM835,000 setiap kawasan. Tetapi, ahli parlimen pembangkang tidak menerima sebarang peruntukan. Pada masa Pakatan Harapan menjadi kerajaan, ahli parlimen Pakatan Harapan mendapat peruntukan RM3.5 juta. Tetapi, ahli parlimen pembangkang hanya mendapat peruntukan sebanyak RM100,000. Di bawah pemerintahan Perikatan Nasional sekarang, Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi yang juga merupakan ahli parlimen Bagan Datuk, mendakwa beliau hanya menerima peruntukan sebanyak RM100,000 berbanding dengan ahli parlimen Perikatan Nasional yang menerima peruntukan sebanyak RM3.7 juta. Hana Yeo, ahli parlimen DAP untuk Segambut, mendakwa tidak menerima 1 sen pun peruntukan bagi kawasannya dalam 2021. Ini bukan sahaja tidak adil kepada wakil rakyat, tetapi juga rakyat Malaysia. Pertama, pengundi yang menyokong parti pembangkang yang menang di kawasan tersebut tidak patut dihukum kerana menggunakan hak mereka untuk mengundi. Kedua, walaupun kawasan pilihan raya itu dimenangi oleh wakil rakyat pembangkang, terdapat juga pengundi yang menyokong wakil rakyat kerajaan. Patutkah mereka juga dihukum? Ketiga, peruntukan ini wang rakyat. Ia tidak boleh disalahguna oleh parti pemerintah untuk kepentingan politik sendiri dengan tidak memberi atau mengurangkan peruntukan untuk wakil rakyat daripada parti pembangkang. Justeru, polisi peruntukan pembangunan kawasan untuk ahli parlimen dan ADUN perlu ditambahbaikkan supaya salah guna kuasa untuk kepentingan politik boleh dielakkan. Secara jangka pendek, Bersih 2.0 telah membuat 2 cadangan. Pertama, kubal satu undang-undang yang menjamin semua wakil rakyat di peringkat persekutuan atau negeri diberi peruntukan yang saksama supaya tidak ditukar dengan sewenang-wenangnya oleh kerajaan yang memerintah. Kedua, sekiranya perlu memberi jumlah peruntukan yang berbeza, kerajaan mesti memberi sebab yang munasabah seperti jumlah populasi atau saiz kawasan pilihan raya yang berbeza. Secara jangka panjang, pertama, kerajaan tempatan perlu mengambil tanggungjawab pembangunan kawasan daripada wakil rakyat. Ahli parlimen dan ADUN perlu menumpukan masa dan usaha terhadap tugas mereka membuat polisi dan undang-undang di parlimen atau DUN. Kedua, peruntukan hanya diberikan kepada ahli parlimen dan ADUN untuk membiayai operasi pejabat dan pengambilan pegawai untuk membantu mereka membuat kajian polisi dan undang-undang. Marilah
kita semua tuntut Kerajaan Persekutuan dan semua kerajaan negeri untuk memberi peruntukan yang saksama kepada wakil rakyat kami. Untuk maklumat lanjut mengenai cadangan-cadangan Bersih 2.0 mengenai penambahbaikan peruntukan pembangunan kawasan, sila layari www.bersih.org.